kita dalam mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang jenis data. Okey, di sini kita lihat sebuah kalkulator. Okey, apakah jenis input yang diterima oleh kalkulator tersebut? Okey, apakah jenis input yang diterima? Ya, input yang diterima adalah nombor. Nombor yang boleh diterima oleh kalkulator ini seperti nombor bulat dan nombor perpuluhan. Okey, mari kita lihat yang kedua, kalkulator yang kedua pula. Okey, ini adalah kalkulator saintifik. Okey, apakah jenis input yang boleh diterima oleh kalkulator tersebut? Okey, kalkulator ini boleh menerima apa? Penerimaan nombor sebagai input boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, di sini selain daripada nombor dan titik perpuluhan, kita juga boleh menerima input huruf sebagai input untuk kalkulator ini. Dia ada dua jenis kalkulator dan dua jenis data yang boleh menerima input. Okey, di sini kita boleh menerima juga huruf sebagai input. Okey, dalam pembinaan kalkulator tadi, seseorang pengatur cara sudah mengisytiharkan jenis data yang boleh diterima oleh kalkulator tersebut. Okey, kita ada dua jenis data yang dibenarkan dalam Java. Okey, iaitu yang pertama adalah data primitif. Okey, primitive data type. Okey, yang kedua adalah data rujukan, referential data type. Okey, dua jenis data yang dibenarkan di dalam Java. Okey, mari kita lihat data primitif. Okey, di sini kita bahagikan kepada 8 jenis data lagi. Okey, iaitu yang pertama byte, short, integer dan long. Okey, ia mewakili nombor integer, nombor positif atau nombor negatif tanpa perpuluhan. Ini untuk jenis data yang diterima oleh data primitif, byte, short, integer dan long. Manakala float dan double mewakili nombor nyata iaitu nombor positif atau negatif dengan nombor perpuluhan. Okey, float dan double. Manakala char atau karakter mewakili askara. Okey, dan yang ke-8 boolean mewakili nilai boolean iaitu benar atau palsu atau kosong atau 1. Okey, kita tengok seterusnya. Setiap jenis data mempunyai saiz masing-masing dan saiz data adalah bergantung kepada kapasiti ingatan komputer seperti berikut. Okey, kita lihat di sini jenis datanya integer, kapasiti ingatannya 32 bit, 205 bit. Okey, nilai minimum dia negatif 214733648 dan manakala nilai maksimum pula 21474834647. Okey, kita tengok float. Okey, jenis data float 32 bit juga. Okey, negatif 3.4 kali dengan 10 kuasa 38. Manakala nilai maksimumnya 3.4 kali dengan 10 kuasa 38. Okey, mari kita lihat double pula. Okey, double kita menyimpan 64 bit. Okey, 2 kuasa 6 bit. Okey, dia punya nilai minimum yang boleh disimpan adalah negatif 2.3 kali dengan 10 kuasa negatif 308. Okey, tengok di sini 10 kuasa negatif 308. Manakala nilai maksimum yang boleh dipegang oleh double adalah 1.7 kali dengan 10 kuasa 308. Okey, 15 angka bererti. Maksudnya dia ada 15 angka itu ada makna. Okey, di sini ada 7 angka yang ada makna. Okey, kita lihat di sini penerangannya tentang jenis data. Okey, jenis data yang berlainan diperlukan kerana data yang berlainan memerlukan jenis ruangan ingatan yang berlainan berdasarkan kapasiti ingatannya. Okey, contoh integer memerlukan 32 bit ruangan ingatan dalam komputer. Manakala tadi seperti yang saya sebutkan double ada 64 bit. Jadi kita kena isytiharkan jenis data ini supaya komputer dapat memegang data yang berlainan. Okey, sebagai panduan dan tip, float dan double sesuai digunakan untuk menyimpan nombor perpuluhan. Perbezaannya ialah kejituan maklumat yang disimpan. Okey, kejituan ini precise dia maklumat yang kita simpan. Okey, contohnya di sini penggunaan double untuk nombor perpuluhan seperti 1/2 atau 0.5 dan 1/4 0.25. Penggunaan double adalah mencukupi. Okey, penggunaan float untuk nombor perpuluhan yang mempunyai tempat perpuluhan yang tidak terhad seperti 1.3, 1/3
dan 22/7 supaya kita tidak hilang kejituannya. Okey, jika kita membuat penambahan atau penolakan ataupun bahagian, atau kita mau mencari peratusan, baki dan lain-lain, kita perlukan kejituannya, float. Okey, secara umum jenis data double digunakan dengan lebih umum, melainkan situasi di mana penjimatan dari segi ingatan adalah penting kerana data float menggunakan kapasiti ingatan yang lebih tinggi berbanding dengan double. Kerana dia punya nombor perpuluhan tidak terhad, jadi dia punya ingatan kapasitinya akan menggunakan lebih besar. Lebih besar ingatannya. Kita tengok seterusnya. Jenis data karakter pula merujuk kepada penyimpanan data askara. Karakter mempunyai 16 bit dan mampu menyimpan semua simbol yang ada dalam Unicode set, iaitu set askara antarabangsa yang digunakan untuk mewakili huruf dan simbol dalam komputer. Unicode set ini kita telah pelajari dalam tingkatan 1 dan tingkatan 2 semasa kita memulakan pelajaran asas sains komputer. Seterusnya kita tengok jenis data boolean pula. Ia merujuk kepada penyimpanan nilai benar atau palsu. Nilai benar true or false ataupun 1 dan 0. Ini membolehkan komputer membuat keputusan untuk membuat sesuatu atau tidak, ataupun menyemak sama ada syarat telah dipenuhi atau tidak. Akhir sekali, rentetan ataupun string merupakan salah satu jenis data rujukan. Rentetan merujuk kepada jujukan susunan askara. Susunan askara yang kamu typekan ataupun yang kamu isytiharkan, perkataan atau unsur yang bersambungan. Contoh hello. Hello ini HELLO adalah susunan askara, dan hello my name is Ahmad. Hello my name is Ahmad. Ini adalah susunan rentetan. HELLO sampai Ahmad ni adalah susunan rentetan. Rentetan juga boleh digunakan untuk menyimpan nilai nombor seperti 1, 2, 3, namun nilai nombor ini akan dianggap sebagai perkataan dan bukan nombor. Kita teruskan dengan atur cara Java yang saya telah sediakan. Ini adalah atur cara Java untuk menentukan pemboleh ubah dengan nilai. Jenis data yang kita akan gunakan integer. Di sini pengisytiharan integer dan umpukan nilai integer tahun ini kepada 2021. Ini adalah nilainya. Ini adalah jenis data. Ini adalah nama pemboleh ubah. Tahun adalah nama pemboleh ubah. Ini adalah nilai bagi tahun. String ini adalah jenis data, nama jenis data. String adalah nama jenis data. Kelas adalah nama pemboleh ubah, dan 4 sains komputer adalah data yang diumpukan dalam kelas. Untuk memastikan nilai yang digunakan adalah betul, murid ataupun anda harus memastikan memilih jenis data yang betul supaya tidak akan berlaku ralat. Dalam bahasa pengetahuan kita boleh mengisytiharkan, memulakan, menetapkan dan mengubah nilai pemboleh ubah yang kita gunakan. Untuk bahasa pengaturcaraan Java, pemboleh ubah adalah ditetapkan kepada jenis data yang boleh disimpan. Misalnya, pemboleh ubah yang diisytiharkan untuk menyimpan data integer tidak boleh digunakan untuk menyimpan data rentetan. Ini kerana apabila pemboleh ubah diisytiharkan, satu ruangan ingatan akan diperuntukkan allocation kepada pemboleh ubah mengikut saiz. Oleh pengubah itu mengikut saiz. Contoh di sini. Kita tengok integer tahun, kamu tulis 2021. Ini adalah jenis data dan simpanan yang betul. Nilai yang betul. Ini 2021 adalah nilai yang betul bagi tahun. Jika kamu menggunakan integer tahun tapi kamu tulis nama kamu di sini, kamu akan mendapati terdapatnya ralat. Jika maklumat yang diberikan melebihi kapasiti ingatan yang dibenarkan, ralat out of memory akan berlaku. Ralat out of memory akan berlaku. Kita boleh tengok di sini baris 5, 6, 7, 8, 9 merupakan cara pengisytiharan untuk pelbagai jenis data. Apabila kita mengisytiharkan pemboleh ubah, pencompile akan memperuntukkan saiz ingatan mengikut jenis data. Saiz ingatan memori dia mengikut jenis data. Contohnya pada baris 7. Kita lihat baris 7. Baris 7 di sini.
Okey, satu saiz ingatan akan dikhaskan untuk menyimpan nilai, okey, nilai true ni. Okey, untuk menyimpan nilai true ini. Okey, jenis data yang diberikan kepada pemboleh ubah haruslah sepadan dengan jenis data yang diisytiharkan. Okey, saya bagi contoh yang lain. Contohnya tahun. Okey, kita lihat di sini tahun. Okey, sama dengan ABC. Jika kamu type tahun sama dengan ABC, ia akan menyebabkan ralat sintak berlaku kerana tahun diisytiharkan. Okey, tahun telah diisytiharkan sebagai integer dan bukan askara. Okey, kita juga boleh menambahkan perkataan constant CONST semasa mengisytiharkan pemalar. Okey, nilai yang tidak boleh diubah. Okey, usul perkataan constant CONST adalah constant CONSTANT, iaitu tidak berubah. Okey, anda boleh cuba atau cara ini, okey, untuk memahami jenis-jenis data dan cara pengisytiharan data. Okey, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Sila like, share dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.